Filem kedua daripada pengarah Redha, sebuah filem yang bagi aku adalah filem terbaik pada tahun 2006 lah. Dan filem tersebut buatkan aku ternanti-nantikan karya daripada pengarah yang sama selepas tu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, pengarah tersebut dah keluarkan filem baru bertajuk Rain Town. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten-konten dihasilkan. So hari ini kita nak sembang tentang filem Rain Town, diarahkan oleh Tunku Mona Riza, pengarah yang sama untuk filem Redha, diterajui oleh Susan Lancaster, Chew Kin-wah, Fabian Liu, Wilson Lee dan Pauline Tan. Filem ni mengisahkan tentang keluarga Chew yang hidup di bawah seorang bapa yang selalu mengawal hidup anak-anaknya sehingga mereka terpaksa mengabaikan impian masing-masing. Basically filem ni menggariskan tentang konflik cita-cita orang tua dan juga impian anak-anaknya. Selain itu filem ni boleh dikatakan sebagai sebuah filem melodrama di mana ia mengaitkan tentang isu-isu moral dan juga konflik yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Macam dalam filem ni dia highlightkan konflik kekeluargaan. Sebab filem melodrama ni dia mengutamakan permainan emosi, dan dalam filem Rain Town ni dia punya highlight tu adalah dekat emosi tentang konflik kekeluargaan. Sebelum aku nak kupas tentang filem ni dengan lebih lanjut, aku nak beritahu hampa tolonglah pergi tonton filem ni dekat Power Gamat. Like seriously, filem ni sangat memerlukan sokongan dan dokongan kita semua, dan filem ni sangat wajar untuk kita beri sokongan. Filem ni juga tersenarai di bawah program DKD, Dana Kandungan Digital, yang mana mereka dapat grant daripada Finas untuk hasilkan filem ni lah. Actually aku pun tak sure how the grant work, but nanti kita kupas bab tu. Cumanya aku nak bagi tahu kat sini, kalau filem yang kualiti macam Rain Town ni mendapat dana daripada DKD, Dana Kandungan Digital, aku tak kisah mat. Aku like okay, sebab kualiti dia macam Rain Town and it's a decent film. Dalam review-review aku yang sebelum tu, aku dah bagi tahu apa yang kita bukannya nak cari a perfect film ke apa ke semua tu tak, but kita hanya nak satu filem yang wajar digelar filem, wajar ditonton di Power Gam. It's a film. Itu saja yang kita minta. So bila banyak-banyak filem yang tersenarai dalam Dana Kandungan Digital tu, kalau semua filem mempunyai kualiti yang sama macam Rain Town, bukan dari segi jalan cerita ke apa, it's a quality we are talking about. The quality macam Rain Town, aku rasa semua orang akan puas hati kan. Ini pi bagi dekat orang-orang yang macam Victor benar tu kan, yang aku malah nak sebut. So lambatkan filem-filem macam Victor tu keluar, yang menyebabkan orang tak percaya dengan filem di bawah Dana Kandungan Digital. Padahal ada je filem-filem yang kualiti macam Rain Town ni. So please tolong pi support. Kalau hampa belum tonton lagi, jangan tonton review ni, pi tonton dulu filem Rain Town, sebab lepas dalam keadaan kritikal. Okay, so now back to the review. First aku nak start dengan apa yang aku suka dululah. Macam biasa mat, aku suka dia punya storyline. Kisah sebuah keluarga yang dikawal oleh ayah dia, tapi pada masa yang sama ada seorang mak yang menyokong orang kata impian anak-anak dia, dan anak-anak pula ada orang kata melalui satu kehidupan yang terpaksa nak capai expectation keluarga dia, itu ayah dia pula, lepas tu nak capai expectation di tempat kerja dia lagi, dan kemudian ada kawan-kawan dia punya expectation apa semua. So aku rasa semua benda tu adalah benda yang orang ramai boleh relate. To be honest, it's kind of tough jugalah to pull this kind of story, sebab bila hang nak mengutamakan permainan emosi, hang kena make sure the conflict tu betul-betul heavy memang. The drama is betul-betul heavy, and performance daripada pelakon pun tak mengecewakan. So it's tough to pull off. Dua benda tu saling memerlukan antara satu sama lain untuk memastikan cerita ni lekat di hati penonton. Which come to benda kedua yang aku suka dalam filem ni adalah performance Susan Lancaster. First off, aku minta maaf kalau sebutan Lancaster tu salah. Kemudian aku nak cakap there is no back acting dalam filem ni, but lakonan ataupun performance Susan sahaja yang betul-betul menyelah. No back acting, but she's the MVP dalam filem ni. Dia punya watak, dia punya tutur kata, dia punya switch language daripada Mandarin to English and all the things buatkan aku rasa macam Susan ni adalah kind of ibu sejati tau. How aku yang bukan anak dia dalam filem ni pun, bila aku tonton tu aku rasa macam sayu gila. Dia tak bad mouth husband dia, kecuali bila marah itu part lain. Kemudian dia sokong anak-anak dia, dia cuba dengar luahan anak-anak dia. Pada masa yang sama dia cuba mengimbangi antara kedua benda tu tau. You can feel it, you can see it, memang jelas gila. So that's why Susan dalam filem ni adalah MVP among the other actors and actress. Ketiga, aku suka macam mana pengarah dan editor tak bergantung sangat kepada muzik latar
untuk memastikan sebuah babak tu sampai kepada penonton. Memang betul muzik latar ni dia boleh membantu beberapa babak untuk orang kata bagi inject more emotion to the audience tau. Tapi tak semua perlu pun. Sebab bila kita tak letak muzik latar, kita sebenarnya boleh drawn in audience dekat conversation dalam babak tu tau. Macam dalam filem Raintown ni, waktu Susan cuba bagi tahu dekat Fabian Lu, anak dia, yang macam dia nak sampaikan berita, tapi bila dia duduk kat bilik tu dia switch the conversation jadi how was your day. Dekat situ sebenarnya dia boleh je letakkan bunyi piano yang slow yang dan steady untuk build the scene. Tapi dia tak buat. Dia biar keadaan jadi sunyi, natural, buatkan macam kita as audience ada dekat situ, turut sama nak dengar apa yang Susan cuba sampaikan. Dan bila ada babak yang betul-betul heavy, yang mana kedua-dua pelakon orang kata berlinang ayat mata apa semua ni kan, so time tu barulah dia letak music. Sebab tu macam aku cakap tadi, ianya bergantung kepada babak dalam filem. Selain daripada tak letak muzik latar untuk drawn in audience dekat sebuah babak, pengarah juga turut gunakan teknik sinematografi. Dia bergantung kepada sinematografi dalam filem ni. Macam ada babak di mana sinematografer ambil shot daripada luar dan dia punya foreground adalah tingkap, macam seolah-olah nak convey to the audience bahawa karakter tu macam terperangkap dalam dunia tu. Kemudian ada babak di mana waktu Fabian dan juga Wilson orang kata tengah argue, bertekak dalam kereta dan kamera diletakkan di belakang, seolah-olah penonton at back seat tengah witness the argument. Shot tu buatkan macam kita seolah-olah ada dalam kereta tu tengah menyaksikan pergaduhan antara abang dan adik tu. So sebab tu aku cakap dia juga turut gunakan orang kata khidmat foto cinematographer untuk make sure to drawn in audience dekat beberapa babak dalam filem ni. However, aku rasa skrip dia agak longgar dari segi watak. Macam aku cakap awal tadi, benda penting dalam filem melodrama ni adalah the conflict itself tau. Dan konflik dalam filem ni kita rasa dia heavy, tapi kita tak nampak ianya heavy. Faham tak? Macam watak Isaac Chu, dia cakap dia stres dekat tempat kerja dan sebagainya, tapi dia tak gambarkan sangat. Kiranya dia tak bagi dekat audience visual yang cukup untuk bagi audience rasa apa perasaan Isaac Chu. So penonton tak boleh connect dengan Isaac Chu dan rasa disconnect. Bukan saja Isaac, tapi malah watak apa adik lelaki dia tu, Wilson pun sama rasa disconnect. Aku rasa among the 3 siblings yang boleh buat kita rasa sikit pun adalah watak adik perempuan dia, lakonan Pauline Tan. So rugi sikit lah dekat sini sebab kita harus mengutamakan benda tu. And yang paling kita boleh connect emotionally pun adalah dengan watak ibu dia. So tu cakap dia punya skrip agak longgar sikit lah daripada karakter dia. But still it's an okay film for you guys to enjoy with your family. Please bawa family, bawa isteri ke siapa ke pergi tonton, support filem ni dekat lokal. Kalau hampa tonton reaction trailer aku terhadap filem ni, hampa boleh ingat kot yang aku bagi tahu kata trailer dia nampak seolah-olah ini adalah filem heavy drama. Tapi lepas aku tonton filem ni, dia ayat mata tu nak keluar tau, tapi dia keluar tak habis. Faham tak? Dia macam kita tak puas tonton filem ni. Macam aku memang dah standby dah nak teriak, tapi hang tak inject drama tu betul-betul heavy bagi aku betul-betul lina ayat mata. Dia nak keluar tapi dia tak faham, macam tu lah kiranya. But ke mana pun, sekali lagi aku nak beritahu, filem ni it's an okay filem untuk hampa pergi tonton dengan seisi keluarga. So please tolong pergi tonton kalau hampa belum tonton. Masih ditayangkan di Pawagam. Dan kalau hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next review. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Bye bye.